قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni perselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada yakni kitab Allah, yakni Al-Quran dan yakni As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik yakni bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menguraikan tajuk jihad membendung wabak penyakit. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terlepas daripada menerima ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara bentuk ujian yang diberikan kepada hamba-Nya ialah ujian berbentuk musibah seperti wabak penyakit, bencana alam, kemiskinan dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang bermaksud, tidak ada sesuatu kesusahan yakni atau bala bencana yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab, yakni pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bermula pada bulan Januari tahun 2020 sehingga kini, kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang telah menggemparkan seluruh masyarakat dunia, yaitu penularan wabak, yakni coronavirus atau wabak COVID-19 yang telah menjadi ancaman besar kepada masyarakat dunia. Wabak ini telah menjangkiti dan merenggut banyak nyawa manusia, sehingga pertubuhan kesehatan sedunia telah mengisytiharkan bahawa wabak COVID-19 sebagai wabak penyakit yang menyerang dalam ruang lingkup yang lebih besar, mencakupi seluruh dunia. Wabak ini secara langsung telah memberi kesan yang buruk bukan sahaja kepada kesehatan awam dan ekonomi negara, tetapi juga memaksa masyarakat dunia dan khususnya di negara kita untuk mengamalkan pelbagai amalan kebiasaan baharu dalam kegiatan harian bagi membantu memutuskan rantaian penularan wabak ini. Oleh itu, sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, kita hendaklah bersungguh-sungguh bekerja sama membantu membendung penularan wabak ini. Kita perlu melaksanakan amalan kebiasaan baharu dengan mematuhi garis panduan
yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kita juga perlu menganggap diri kita semua sebagai petugas barisan hadapan untuk memastikan amalan kebiasaan baharu ini dapat dilaksanakan bagi memutuskan rantaian wabak ini. Langkah kita jaga kita hendaklah dijadikan budaya bagi menunjukkan keprihatinan dan semangat masyarakat dalam melawan wabak penyakit ini. Kesedaran kawalan kendiri yang tinggi di tempat kerja, di tempat-tempat awam, di tempat ibadah maupun di rumah perlu ada dalam diri kita pada setiap masa. Amalan baik ini hendaklah dilaksanakan dan disampaikan serta dikongsikan kepada masyarakat. Dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang dapat menunjukkan sesuatu perkara yang baik, maka ia akan mendapat pahala daripada perbuatan baiknya tersebut, dan ia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya selepasnya, tanpa dikurangkan pahala mereka walau sedikit pun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, selain itu, amalan kebiasaan baru yang perlu juga diberi perhatian ialah mengelakkan ke kawasan yang sesak, kawasan yang sempit, dan elak bersembang dengan jarak yang dekat. Umat Islam juga diingatkan agar sentiasa berwaspada dan memelihara diri serta ahli keluarga dengan melaksanakan semua langkah-langkah pencegahan yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Antaranya, kita perlu menjaga kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan, tidak bersentuhan dan bersalaman dengan orang lain, sentiasa memakai pelitup mulut dan hidung ketika berada di tempat tumpuan ramai, dan melaksanakan penjarakan jasmani termasuk dalam ibadah salat berjamaah di masjid dan di surau. Walaupun hukum asal merapatkan salat adalah sunat dan merenggangkan saf adalah dimakruhkan, namun sekiranya merenggangkan saf dilakukan kerana keperluan darurat, maka hal itu tidaklah makruh atau diharamkan. Ini berdasarkan kaidah fiqh ad-darurat tubihul mahdzurat. Maksudnya, perkara-perkara darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Perkara ini juga boleh dikiaskan dengan isu salat di atas kerusi yang menjadi kebiasaan di negara-negara umat Islam lain, bahawa kerusi salat untuk jamaah yang uzur diletakkan di bahagian belakang masjid. Oleh sebab itu, para ulama usul mengasaskan kaidah fiqh al-karahatu tazulu bil hajah, yang bermaksud hukum makruh itu hilang apabila wujud keperluan. Oleh itu, diharuskan salat berjamaah secara berjarak-jarak ketika berlakunya wabak penyakit bagi menghilangkan kemudaratan kepada manusia. Umat Islam juga perlu mematuhi pekeliling dan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor, khususnya dalam melaksanakan salat berjamaah dan aktiviti-aktiviti keagamaan di masjid dan surau. Selain itu, para pemimpin masyarakat dan ahli jawatan kuasa qaryah, masjid dan surau perlu memainkan peranan masing-masing
untuk bersama-sama mengingatkan para penduduk di kawasan-kawasan perumahan dan kejiranan masing-masing agar mematuhi segala peraturan dan peringatan mengenai wabak ini. Sesungguhnya kerjasama padu dan peranan kepimpinan masyarakat mampu membantu memutuskan rantaian jangkitan wabak COVID-19 ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa yang dimaksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya, yakni bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin menyeru para jamaah sekalian agar kita bersama-sama berganding bahu membendung penularan wabak penyakit ini. Marilah kita terus membudayakan amalan kebiasaan baru dalam kehidupan seharian kita dan memastikan kehidupan mengikut amalan kebiasaan baru ini dapat diteruskan bagi membendung penularan wabak penyakit ini. Sesungguhnya tanpa kerjasama dari semua pihak adalah amat sukar untuk kita berjaya menamatkan terus rantaian jangkitan COVID-19 di negara kita. Percayalah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan mereka berusaha untuk mengubah nasib mereka sendiri. Semoga atas kesungguhan, kerjasama, kesabaran, ketabahan dan keredaan kita, insya-Allah kita akan dapat menjayakan usaha membendung wabak penyakit di negara kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana, yakni disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa-apa yang ditetapkannya itu, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka